السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Berikutnya kita dalam Jami'ul Wudu. Hadis yang atas tu berhubung, yang pertama tu berhubung dengan istinja dengan 3 batu, dan ini telah kita baca. Yang berikutnya adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila maqbarati faqala assalamu alaikum dar qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wudidtu anni qad ra'aitu ikhwanana faqalu ya Rasulullah alasna bi ikhwanik qala bal antum ashabi wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd wa ana faruduhum ala al-hawd. Faqalu ya Rasulullah كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم به ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرضهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا fasuhqan fasuhqan. Hadis ini diriwayatkan juga di dalam An-Nasa'i, dan makna yang agak dekat diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahih. Asalnya ketika orang azan kita boleh cakap tak? Dari segi larangan hadis tidak ada masalah. Cuma kita disuruh menjawab azan. Dalam Sahih Al-Bukhari hari itu kita baca, Atha bin Abi Rabah menganggap bahawasanya kalau orang tu ketawa pun tapi bukan pada azan, benda lain, ketika berlaku azan tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Tapi cuma kita itu membolehkan kita jawab azan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-maqbarah, baginda keluar ke kuburan. Kubur mana? Baqi'. Ini menunjukkan bahawasanya kita juga disunatkan juga menziarahi kubur, kecuali kaum wanita. Mereka tidak disunatkan menziarahi kubur. Ulama-ulama berbeza pendapat tentang larangan terhadap kaum wanita daripada menziarahi kubur. Adakah larangan itu bermaksud haram ataupun larangan itu bermaksud makruh yang amat sangat? Hadis Ummu Athiyyah menunjukkan bahawasanya larangan itu adalah larangan yang makruh. Kalau nak ziarah juga Nabi kata wala yajzam alaina, baginda tak
Tak keras dalam larangan, tapi asalnya baginda tak bagi. Maka dengan itu wanita dia tak pergi ke kuburan. Kerana kadang-kadang bila dia pergi, dia boleh bawa persoalan-persoalan lain lagi pergi sama dengan dia. Pada peringkat awal, Nabi SAW larang orang ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi, aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruhal an. Ziarahlah sekarang. Apa? Kata para ulama, sebab dilarang itu li hadisi ahdihim bil jahiliyah. Disebabkan terlalu baru mereka itu dengan jahiliyah. Yang ni perangai jahiliyah tu duk kuat lagi. Bimbang kalau dia ziarah kubur, bawa angin jahiliyah balik. Mari i'tiqad yang khurafat mai kepada dia. Kalau kita tengok itulah sebab larangannya. Patut dah orang-orang yang baru saja masuk Islam, yang angin lama tu ada lagi, kita larang sat dia. Sebab tu saya ziarah ya. Dia ziarah kalau boleh membawa kepada khurafat, kita larang dah. Kerana membawa khurafat yang baru dah. Bila Islam agak kukuh, baginda sallallahu alaihi wasallam membenarkan untuk para sahabat menziarahi, dan kita pun sampai hari ini dibenarkan di atas harapan, di atas keyakinan bahawasanya kita yang menziarahi ini tak membawa unsur-unsur yang khurafat. Tapi malangnya orang Islam supaya pada itu mereka ziarah, mereka bawa unsur khurafat. Ziarah kubur orang biasa kadang-kadang tak apa. Kadang-kadang bila dia pergi ziarah kubur orang yang ternama, datanglah unsur khurafat. Ada seorang tokoh penceramah terkenal dalam negara ni, telah berceramah di suatu tempat di Kuala Lumpur. Sahabat-sahabat kita pergi dan saya tanya 2-3 orang cerita yang sama. Dia kata dia pergi ziarah maqam Imam Syafi'i. Di maqam Imam Syafi'i itu ada tapak kaki Nabi ziarah Imam Syafi'i, kubur Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang datang 200 kemudian yang lahir pada tahun 150 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal pada tahun 10 Hijrah. Nabi ziarah Imam Syafi'i. Kalau dia kata ada tapak kaki Imam Syafi'i ziarah kubur Nabi, kita percaya. Tengah malam kita percaya. Ada tapak kaki. Bahkan dia tambah lagi. Dia kata ada orang ziarah kubur Imam Syafi'i, dia ada masalah, dia tulis surat, dia bubuh dalam memang tuan-tuan pergi kubur Imam Syafi'i sampai sekarang, memang dia di Mesir tu banyak surat-surat dia yang dimasukkan kerana mereka nak meminta hajat daripada Imam Syafi'i. Itu syirik akbar, syirik besar. Bukan salah Imam Syafi'i, salah apa? Salah orang yang datang kemudian Imam Syafi'i. Kalau dia hidup pun dia perang dia, Pak. Dia kata ada satu orang hamba Allah pergi tulis, masuk dalam tu dan masukkan duit sekali. Dia duduk tafakur sebentar, dia dapat jawapan yang dia tahu. Dia ni satu penceramah terkenal, pernah menang pilihan raya lagi. Kalau dia ceramah, tuan-tuan bangun banggang, nampak tu. Tapi ini tuan-tuan bagaimana kadang-kadang Islam ni nak menang. Soal akidah pun kita tak beres lagi. Kalau menang pun kita tidak membawa panji-panji akidah. Benda-benda macam tu patutnya mat sabung ayam bolehlah terlibat. Bagi orang yang mengaji main masjid ni, patut tak ada dah unsur tu ada. Apatah lagi hang sebagai ustaz. Tak ada dah. Kalau ayah pin boleh sesat tu, kita tak heran dah. Ayah pin mengaku Tuhan, bukan tegak mengaku Nabi, mengaku Tuhan. Tu dia bukti Malaysia boleh. Mengaku Tuhan ayah pin. Wartawan tanya ayah pin,
Jadi adakah ayah ni Tuhan? Nak kata tak pun macam Tuhan lah. Nak kata tak pun nanti saya bohong lah. Jadi apa yang orang ramai seru, orang panggil naga kau, orang panggil Buddha kau, orang panggil Allah kau, yang muncul tu saya. Dia mengaku Tuhan tu. Pada zaman dulu kira pancung tengah padang. Lah tu juga. Ni duk tangguh, kata hilang. Hilang di mana tau? Ha? Naik ke langit ketujuh. Nabi SAW ziarah kubur, penting. Dan kita disunatkan ziarah kubur, dan kita bagi tahu dahulu ketika baginda hampir wafat, baginda bangun tengah malam dan ziarah sekali lagi bakar. Baginda ziarah bakar. Dan baginda doa, Allahumma ghafir li ahli al-baqi' al-gharqad. Ya Allah, ampunlah untuk Tuan punya semua ahli kubur baqi' gharqad. Gharqad ni pokok gharqad. Pokok ni pokok Yahudi dia panggil, yang ada duri. Nabi doa untuk ahli baqi'. Kita pun doalah tuan-tuan supaya kita semua mati di baqi'. Mati orang simpan di baqi'. Termasuklah mudah-mudahan kita di kalangan yang Nabi doa tu. Kalau orang Melayu pergi Mekah teringin nak balik mati di kampung dia lah. Tapi kita insya-Allah doa mati di mentanam di baqi'. Tanam di baqi'. Faqala Assalamualaikum dar qaumi mu'minin. Nabi kata Assalamualaikum negeri kaum mukminin. Nabi doa, Nabi bagi salam pada mereka. Kata baginda, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami insya'allah akan mengikuti kamu. Hadis ni juga menimbulkan perbincangan di kalangan ulama. Cakap orang hidup ni, salam orang hidup didengari tak oleh ahlul kubur? Kalau ahli kubur dengar, kalau tak dengar, buat apa Nabi bagi salam? Mungkin mereka dengar. Siapa yang mendengarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar, menjadikan mereka dengar. Tak apa, masalah tu terhenti dengan situ je. Tak apa, kita buat macam Nabi suruh, macam Nabi ajar. Tapi dia pergi pada masalah yang lain di kalangan setengah orang Islam. Kalau mereka dengar, tak bolehkah kita ajar mereka benda-benda yang mereka tak tahu? Seperti kita ajar soal munkar nakir. Jawapan-jawapan untuk mereka kerana mereka dengar. Maka hadis ini juga digunakan sebagai suatu alasan menunjukkan bolehnya untuk kita ajar orang yang nak jawab soalan munkar dan nakir. Kita katakan yang pertama, hadis ini Nabi yang buat. Kalau benda tu boleh, tak nanti boleh ke kita? Tahu? Nabi dululah. Tapi dia buat setakat tu lah. Dia ajar pun bukan dia buat pun, dia bagi salam, bukan dia ajar mereka. Bila mati je manusia terputus dengan kehidupan dunia, orang atas ni tak boleh bantu dah orang bawah, melainkan doa sajalah supaya mereka selamat. Kalau itu boleh selamat, kita tunggu di situ. Tiap hari ya kita habaq. Ni nampak mai tanya kan ni? Mai dah. Ingatlah, tiap hari kita berulang ada. Tak, bukan itu maksudnya. Dan sebahagian, kita kena tahu sebahagian yang dilakukan oleh Nabi, kalau benda tu lain dilakukan oleh Nabi, sebahagiannya khasaisur Rasul. Dia sebut sebagai benda-benda khas untuk Rasul. Seperti baginda pergi ke kubur, baginda tengok ada orang, baginda dengar ada orang yang yu'adzaban, disiksa, baginda ambil pelepah tamar, baginda letakkan. Ini semua khas untuk baginda. Kerana baginda Rasul. Dalam hal tu, buktinya sahabat yang selepas daripada itu tak ada siapa pun buat. Kalau ya, semua para sahabat pakat buat tak kubur mereka, tak ada.
kes tu satu saja. Kerana mereka pun tahu ini kelebihan Nabi SAW. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Dan kami insya-Allah akan mengikuti kamu. Pasal apa Nabi gunakan perkataan insya-Allah akan mengikuti kamu? Cuma tuan-tuan, sebelum tu tuan-tuan tahu bahawasanya bila kita lalu di kubur, berdasarkan hadis ini kita baca Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Pasal apa Nabi gunakan insya-Allah? Ulama berbincang. Pasal apa? InsyaAllah kami akan mengikuti kamu. Daripada tak ada insyaAllah, apa? Memang pasti akan ikut. Mengapa perkataan insyaAllah digunakan di sini? Ragu perbincangan, sebahagian pendapat ulama itu tersangat dhaif, tapi sebahagian pendapatnya munasabah. Kata mereka insyaAllah itu litabarruk, untuk mengambil keberkatan. Seperti kata Nabi dalam benda yang lain juga, Ama tadri ya Umar fala'alla Allah ittala'a ala ahli al-badr. Tidakkah kamu tahu wahai Umar, barangkali Allah telah melihat kepada ahli al-badr. Barangkali itu keberkatan diharapkan, bukan syak. Sebagian mereka kata macam itulah kebiasaan cakap, bukan maksud syak tentang kita akan mati dah. InsyaAllah lah kita pun pergi situ lah. Kita kata InsyaAllah tu bukan maksud tak yakin, tapi itulah kebiasaan gaya bahasa orang bercakap. Pendapat yang lain yang disebut oleh Ibnu Abdul Barr di dalam At-Tamhid, bahawasanya ia bermaksud kerana Nabi sebut perkataan daru qaumin mu'minin. Wa inna insya'allah bikum, kami insyaAllah akan ikuti kamu. Kamu tu kaum mukminin. Karena benda ni insyaAllah, setiap kita tak tahu kita ni mati mukmin ke tak. Jadi insyaAllah tu harap-harap kita semua mati mukminah. Nabi Yusuf pun sebut wa tawaffani wa alhiqni bis salihin. Masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Kan Nabi berkata tawaffani ghairul maftun, ya Allah matikan aku dalam keadaan tidak terfitnah. Kerana iman ini sesuatu yang tak pasti. Ramai orang yang semasa hidupnya hebat, tetapi bila hampir matinya ia mati dalam keadaan tidak beriman. A'udzubillahi min zalik. Ramai orang. Hari itu saya dengar apa sebuah cerita. Apa cerita? Oh, saya isuk cerita. Ada satu orang hebat, dia kata di petani untuk guru sifat 20. Paling terkenal sekali, ramai anak murid dia, ribu-ribu dia isuk. Dia nak mati, dia sakit. Katanya Dr. Ismail Lutfi pergi ziarah dia dengan bapa Dr. Ismail Lutfi. Dia kata kepada bapa Dr. Ismail Lutfi, dia kata tahu, dia bagi petua macam mana cara kita nak kaya masa dia dah hampir nak meninggal. Cari anak lembu yang lahir hari Selasa. Lepas tu ada lagi lah jenis-jenis anak lembu ni, ambil meleh dia, simpan tanduk dia, kalau ada rumah ke apa, dia boleh main kaya. Padahal Tok Guru sifat 20, kita habaq orang tak percaya. Orang kata kita saja-saja, tapi kita dah kata sekadar mengetahui sifat 20 tidaklah membezakan sangat antara Ahmad dan Ahcong. Atau kita kata Ahcong kata, kita kata Tuhan ada, Ahcong pun kata Tuhan ada. Kita kata Tuhan mendengar, Ahcong pun kata Tuhan mendengar.
Kita kata Tuhan tak pekak, Ramasamy pun kata Tuhan tak pekak. Kita kata Tuhan melihat, David pun kata Tuhan melihat. Sama saja. Yang membezakannya pada tauhid apa? Uluhiyah. Seorang yang dianggap sebagai, dia bagi anugerah di Malaysia ni, Ma'al Hijrah atau apa ni, sekali dalam seminar dia bangun tanya saya, mana main tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' sifat. Kita malas dalam seminar besar, tidak kita nak jawalah, kita nak bertanya, hak 20 tu main kat mana? Kita malas tanya. Tapi kita terang mana main dah. Memang hakikatnya di sudut manusia percaya pada Tuhan, percaya belakang kita kata. Semua manusia percaya. Tapi berbeza antara yang mentauhidkan Tuhan tanpa syirik dengan yang mentauhid dengan tidak mentauhidkan Tuhan, yang percaya setakat dengan Tuhan tapi mensyirikkannya. Sekadar dia tahu Tuhan melihat, tidak menjamin untuk dia tak mensyirikkan Tuhan. Ni kita dah bincang dalam bab tauhid. Ini bab tauhid. Kata Nabi SAW, "Wudidtu anni qad ra'aitu ikhwanana." Aku suka jika aku dapat melihat. Ikhwan ni maksud saudara-saudara kita. Kata Nabi. Sebab Nabi ucap benar ni. Faqalu, mereka kata, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika." Mereka kata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami ni saudara-saudara engkau?" Habis Nabi kata, "Aku ni harap-harap lah aku boleh jumpa saudara-saudara kita." Sahabat tanya, "Kami ni bukan saudara engkau lah yang ada depan Nabi ni?" Kata Nabi, "Qal bal antum ashabi." Kata Nabi, bahkan kamu adalah sahabat-sahabatku. Sahabat pun satu hal, satu perkataan. Ikhwan pun satu perkataan yang lain. Ikhwan bermaksud saudara-saudara. Sahabat ni kita sebut sahabat-sahabat lah. Nabi bezakan dalam hadis ni. Dalam hadis ni Nabi bezakan. Kata Nabi, "Wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd wa ana faraduhum 'alal haud." Ikhwan kita ni belum mai lagi, saudara-saudara kita ni belum mai lagi. Aku mendahului mereka di telaga, yakni di haud, telaga yang akan kita minum sebelum kita masuk syurga. Jadi ikhwan kita yang mana? Yang Nabi maksudkan, mungkin kita. Mudah-mudahan. Atau mungkin orang lepas pada ni. Pasal sahabat ni memang, kita dengan sahabat kadang-kadang ada beberapa kelebihan ataupun ada beberapa persamaan. Walaupun kita tak macam sahabat, tak dapatlah kelebihan sahabat, tapi mungkin ada beberapa kelebihan yang Nabi sebut kepada sahabat dapat kepada kita. Antaranya orang-orang akhir zaman, kelebihan yang Nabi sebut ialah apa? Nabi kata, "Ja'al Islamu apa? Ghariban wa sayaudu ghariba kama bada fatubu lil ghuraba." Islam mula-mula datang asing. Siapa yang asing? Masa mula-mula datang, Nabi asing, para sahabat pun asing. Semua orang anggap pelik, orang kata hampa lain pada orang, hampa buat tak sama dengan orang macam lain, hampa macam lain. Nabi kata, "Wa sayaudu," dan akan kembali balik ghariba, dan kembali balik dalam keadaan asing. Kama bada, macam mana dia? Macam mana dia? Bermula. Mari akhir zaman pun hak mana nak amal sunnah Nabi, tanpa pelik pada orang buat macam lain. Macam yang dikenakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin zaman yang nak amal itu lebih teruk lagi, mungkin berlaku. Mungkin ada setengah tempat tak macam kita mungkin ada setengah tempat lagi teruk. Nak amalkan apa yang Nabi ajak susah, orang pulau terus. Tak hampa pelik orang buat dan buat tak mau buat. Padahal hak dia buat tu tak ada nas pun, orang ramai tak buat.
Tak apalah, hampa buatlah. Kami nak buat hak macam Nabi punya. Hampa pelik pada orang. Hadapi masalah mereka. Hadapi masalah mereka. Tapi Nabi kata, fatubu lil ghuraba. Untunglah orang-orang yang dianggap sama sahabat dan sama juga orang yang dianggap asing pada zaman ujung. Di situ sama. Kelebihan yang sama. Tapi sahabat punya kedudukan tak samalah dengan kita. Tapi di sudut kelebihan itu kita dapat sama. Kita dapat sama. Faqalu, sahabat kata, ya Rasulullah, kata Nabi, ana farduhum 'alal haud. Aku mengepalai mereka di haud, telaga haud, dan tuan-tuan minta doa supaya kita semua dapat minum di telaga haud. Kau tidak tahu masuk syurga ke tak? Minum tu menghilangkan segala dahaga yang direntasi sepanjang hari mahsyar. Orang yang keluar neraka pun nak masuk syurga, minum tu dulu. Kata para sahabat, faqalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik? Wahai Rasulullah, sahabat tanya, macam mana engkau tahu orang-orang yang datang selepas kau di kalangan umat kau? Macam mana boleh kenal? Kau tak nak tengok dia apa? Macam mana Rasulullah nak kenal kita? Kalau sekiranya kita nanti katakanlah kita terpilih lah di kalangan ikhwan Nabi ni. Macam mana Rasulullah nak kenal? Sahabat tanya, kami Rasulullah pernah tengok, Rasulullah kenal. Hak mai kemudian Rasulullah tak tengok, macam mana Rasulullah nak kenal? Kata Nabi SAW, Ara'aita law kana li rajulin khailun ghurrun muhajjalatun fi khailin duhmin buh ala ya'rifu khailahu? Tidakkah engkau tengok, engkau dapati, kalau sekiranya bagi seorang lelaki itu seekor kuda ghurrun ni ada ni apa ni putih di dai kuda tu, tompok putih dah kata apa ni, saya faham nah. Kuda yang ada putih di depan kepala dia tu, apa, tumpuk putih tu dipanggil ghurrah bahasa Arab. Muhajjalah maksudnya kaki dia ni putih. Muhajjalah dia panggil. Fi khailin duhmin buh, pada kuda yang hitam legam. Ala ya'rifu khailahu, takkah tuan dia kenal kuda dia? Nabi kata kada kuda tu dia hitam legam. Kalau satu orang tu dia ada kuda, domoi dia, kita panggil domoi apa? Dai dia ni, kan dai kuda depan tu putih. Kaki dia tu semua putih. Kuda hitam legam, yang tu dia tu lain lah pada orang. Tuan kuda kenal tak? Nabi tanya. Sahabat kata, bala ya Rasulullah, kenal lah kuda dia. Kalau dah macam tu, kuda dia tu lain pada orang, dengan hitam kilat tapi ada tanda. Maksudnya tanda tu jelas. Bukan maksud hitam tu, maksud tak ada. Kalau satu ekor kuda, satu orang ada seekor kuda yang jelas tandanya, lain kuda dia daripada kuda orang. Nabi tanya, kenal ke? Kata dia, ya bala ya Rasulullah, kenal ya Rasulullah. Kata Nabi, fa innahum ya'tu yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat ghurran, muka mereka putih, muhajjalin, tangan dia macam kuda tadi kak, tangan dan kaki mereka putih. Disebab apa? Minal wudu, disebabkan wudu. Disebabkan wudu. Putih di sini mungkin maksudnya cahaya lah. Bercahayalah muka mereka dan tangan mereka dan kaki mereka disebabkan oleh wudu. Wa ana faraduhum 'alal haud, aku mengepalai mereka. Mereka ikut ke belakang ataupun mereka datang tengok aku dah tunggu dah di telaga nak bagi mereka minum. Ini menunjukkan ahli salat, orang yang suka ambil wudu dengan cara yang betul. Ada tanda. Ini menunjukkan kebaikan dan kelebihan wudu. Kalau satu orang tu sepanjang hayat dia tak boleh ambil wudu, dia sakit, dia tayamum, dapat dah buat ni? Dapat tak?
Dapat. Tayamum pun dia duduk pada makam wudu juga lah. Kerana kalau tidak, nanyalah dia tak buat salah apa, dia sakit. Kata Nabi, fala yuzdadunna rijalun an haudi, jangan ada lelaki-lelaki yang dihalang daripada haudi, telaga aku. Ada orang yang dihalang. Kama yuzadul ba'ir dhal, seperti mana dihalau unta yang sesat nak mai tumpang tempat. Oi, pergi unta lepas ni. Nabi kata jangan sampai ada hal macam tu. Unadihim halumma ala halumma ala halum ala halum. Kata Nabi, aku pun tengok depa, aku panggil mai. Fayuqal, kemudian aku dengar suara kata, innahum qad baddalu ba'dak, sesungguhnya mereka telah tukar agama selepas daripada engkau. Fa aqulu, aku pun kata, fasuhqan, pergi jauh. Tuan-tuan, hadis ni jadi perbincangan besar di kalangan para ulama. Pasal apa Nabi panggil dia apa? Tiba-tiba pas Nabi panggil, baginda dia halang, seorang datang kata, bagi tahu baginda, innahum qad baddalu ba'dak, mereka telah tukar agama selepas kau. Yang telah ubah agama selepas kau. Pasal apa Nabi panggil dia apa? Itu cuba ingat balik. Nabi kata tadi yang Nabi kenal. Macam mana Nabi boleh kenal? Tanda. Adakah ini menunjukkan bahawasanya orang yang Nabi panggil semua orang yang ada tanda? Kalau tak ada tanda, Nabi tak panggil. Nabi dah kata, sahabat tanya macam mana boleh kenal? Nabi tak ada tanda. Bila ada tanda, Nabi panggil. Dan Nabi panggil sebahagian orang, tiba-tiba orang halang. Tapi sedangkan dia ada tanda. Kata, oh, tak boleh, dia ni ubah agama dah. Ulama bincang, siapa pokok ni? Artinya dari segi berwuduk ni. Wuduk. Solat lah. Tapi buat apa? Bidah. Tanda dia ada. Tapi mari seorang kata dia ubah, dia tukar. Dia modify ajaran Nabi. Sampai bab wudu pun dia tambah. Bab salat pun dia tambah. Bacaan-bacaan bagi setiap pergerakan wudu yang tidak pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada di kalangan orang Islam yang dah buat amal ibadat, patut-patut dia boleh minum telaga haud, tapi dihalang oleh mereka kerana mereka telah mengubah beberapa peraturan agama. Oh, jangan main tu. Artinya mereka terlibat dalam mengubah keaslian. Bukan kerana mereka buat maksiat, Tuhan kata tak maksiat. Innahum baddalu, mereka tukar. Hak Nabi ajak macam ni, dia buat tukar macam ni. Nabi ajak macam ni, dia tambah kot ni. Nabi ajak macam ni, dia ubah bagi ni. Soal-soal yang seperti ini, setengah orang kata Allah benda remeh, agama kata ini benda besar, berat. Itu mencabar kedaulatan Allah Azza wa Jal yang menurunkan syariat dan kewibawaan Nabi yang dihantar untuk kita ikut. Setengah orang dia lah, ni biar pergi lah. Tapi kita habang lah kan. Ini bukan soal kecil, ini soal besar. Kekalkan agama itu. Supaya kita bila nak pergi, mereka ni ubah ni. Buat memang wudu pun tak sama. Lepas wudu ambil semayang pun ubah lah. Tambah berapa edisi baru dia bang. Jangan mengkat main. Jangan mengkat main hal ni. Sebahagian para ulama menyebut hal ini ialah puak-puak bid'ah seperti Khawarij,
Rawafid dan ashabul hawa. Mereka kata seperti golongan khawarij, golongan rawafid, yakni syiah yang melampau, dan pengikut-pengikut hawa nafsu, yakni ahli-ahli bid'ah. Mereka inilah yang nampaknya masa dunia beribadat. Bila Nabi tengok daripada jauh ada tanda-tanda wuduk, Nabi pun panggil mereka, mai. Nabi kata, tang ni kita minum. Bila mereka nak mai dekat, Tuhan kata, tak boleh yang ni. Yang ni pok-pok ni ubah agama. Nabi kata, jangan sampai ada di kalangan kamu lelaki-lelaki yang dia halau daripada telaga aku, macam mana orang halau unta yang sesat. Sebabnya kerana ubah agama. Sebabnya kerana ubah agama. Penting mengekalkan keaslian agama. Di dalam hadis Bukhari ada hadis yang hampir sama, tapi dia mengenai sahabat Nabi SAW. Di akhirat kelak Nabi kata, Nabi panggil sahabat, Nabi doa, ya Rabb, ashabi, ashabi, ashabi. Wahai Tuhan, sahabatku, sahabatku, sahabatku. Tuhan kata, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang benda baru yang mereka telah buat selepas daripada engkau. Hadis itu merujuk kepada para sahabat. Siapa sahabat-sahabatnya? Bagi golongan ahli sunnah, kita kata bahawasanya ini menunjukkan orang-orang munafik dan juga golongan-golongan yang murtad. Yang masa zaman Nabi ada elok ada. Lepas tu mereka murtad. Bila mereka murtad, mereka bukan lagi sahabat, kerana syarat sahabat itu mati di atas dasar iman. Bagi Syiah dia kata apa? Dia kata sahabat Nabi semua hak tu. Jadi hadis-hadis itu dalam Bukhari. Hadis itulah dijadikan hujah oleh Syiah nak menunjukkan sahabat ini telah sesat lepas Nabi. Dia kata, ia bukan bercakap tentang sahabat, ia bercakap tentang orang-orang yang sesat selepas kewafatan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Nabi SAW kata, fasuhqan, Nabi halau depan semua. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, oleh kerana itu maka kita pastikanlah supaya kita semua tidak dihalau oleh Nabi SAW. Benda ni panjang cerita dia. Lepas hidup ke dunia, mati. Lepas mati ada kira cara dia dalam kubur, azab kubur, bangkit di akhirat, bawa amalan masing-masing. Dalam amalan yang dibawa tu pula ada lagi kira cara dia. Bukan semua yang beramal itu diterima amalan dia. Bukan semua yang beramal dengan ikhlas itu diterima amalan dia. Dan kita bimbang, kita semua bimbang untuk diri kita dulu. Sebelum kita nak bimbang untuk orang, kita bimbang untuk kita dululah. Kita bimbang kita termasuk yang tak diterima itu. Oleh kerana itu kita baiki salat kita baiki wudu kita, supaya dia sama dengan Nabi SAW. Qalilun ma'as sunnah khairun min kathirin ma'al bid'ah fil bid'ah. Sikit bersama dengan sunnah itu lebih baik daripada banyak sedangkan dalam bid'ah. Ada orang kata apa ni bid'ah ni? Kita kata bid'ah ni kalau Nabi tak sebut hari tu, kita pun tak kelapak sebut. Sebut apa? Bukan orang setuju bid'ah ni. Tapi siapa yang mula sebut? Sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab hadis, bukalah. Semuanya memberikan peruntukan khas kepada bab bid'ah ini. Sehingga kata mereka ahli bid'ah lebih buruk daripada ahli maksiat. Orang maksiat kaki zina, dia tahu dia salah, dia berzina. Kalau orang tanya, dia kata memang aku kan jahat, satu hari nanti aku taubat. Buruk perbuatannya, tapi dia memang tahu ruang untuk dia bertaubat tu ada lah. Pasal dia sedang dia salah, melainkan dia pun pergi kata halal zina, kafir dia. Kalau dia
Tapi ahli bid'ah kalau kita nasihat dia kata, awak hampa ingat hampa bengat betul. Aku dah buat macam ni tak ada masalah, berpuluh tahun dah aku buat. Dia rasa hak salah tu betul. Membetulkan ahli maksiat lebih mudah daripada membetulkan ahli, jauh lebih mudah. Tuan-tuan nak pergi habaq, tengok orang dah buat maksiat, nak pergi habaq ada senang. Hang buat maksiat dia ni habis sangat dah sengak. Saya tahulah hampa orang baik. Habis ingat macam tu kata. Cuma nak betul dia bid'ah. Awak, hampa ingat hampa saya betul. Oh, jangan main. Awak, kalau aku salah nak berlambak lagi orang lain salah. Oh, susah. Betul. Sebab itu bid'ah peruntukan larangan terhadapnya sangat kuat. Kerana dia bila jadi, nak bagi sembuh dia susah. Dan siapa yang mula, lagi dia tak bangkit di khalayak ramai. Assalamualaikum tuan-tuan, sebenarnya semayang hari tu ni saya sendiri dah yang reka benda tu. Saya minta maaf lah tuan-tuan, jangan buat dah lah. Saya minta ampun kat Tuhan lah. Kalau dia pun memang salah, tapi saya nak habaq pun, sekali orang kata apa pula, saya pun ada kedudukan saya. Dia terus kan, mailah 200 tahun lagi, mailah 1000 tahun lagi, hang share lah pahala dosa tu. Muslimin dan muslimat, sanna fil islami sunnatan sayyatan, memulakan dalam Islam sudah yang buruk. Wallahu ta'ala alam. Kita nak ringkas tu, kita nak bagi soal jawab banyak. Dan tuan-tuan saya buka dah soal. Selamat pergi dan selamat kembali. Maka kita tak minta dia supaya mati dipakai itu pun mati. Adakah dah asalnya kita minta selamat lah. Selamat tak apa. Bukan berarti kita tak minta dia mati dibakar. Kita minta dia pergi dengan perjalanan selamat. Tetapi dalam masa yang sama kan, kita juga manusia, pilihan dia dan pilihan kita. Dia boleh kita kata kalau nak mati, mati dia bakar lah. Tapi kita tetap mau selamat. Yang kita maksud selamat ni, janganlah dia jatuh sakit tengah jalan ke, mati tengah jalan ke, kenderaan rosak tengah jalan ke. Kalau selamat pergi sampai sana, kalau dia nak mati pun dalam keadaan selamat, mati dia bakar. Kalau tak, balik dalam keadaan selamat tu, kita pergi selamat balik. Dan Nabi SAW pun bila dia nak musafir, dia doa supaya selamat. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat taqwa min al-amal as-salih ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha watwi 'anna bu'dahu. Kan ya Allah, kami pohon kepada engkau dalam musafir kami ini al-birra wat taqwa, kebaikan dan amalan dan taqwa. Wa minal amali salih ma tarda, minta amalan salih yang kau redha. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha. Ya Allah, mudahkanlah untuk kami musafir kami ini. Watwi 'anna bu'dah, dan lipatkanlah kejauhan safar ini, bagi kami rasa dekat. Kadang-kadang orang kata, hang ni pergi balik kata jauh. Dah doa dah. Watwi 'anna bu'dah, minta Tuhan rasa dekat. Bahasa musafir itu dalam takwa, minta amal salih. Nabi sebut juga, wa a'udzu bika min ka'abatin manzar wa su'il munqalab bi mali wa ahli wal walad. Minta jauh daripada pandangan yang buruk masa musafir tengok benda yang menakutkan, dan minta juga buruk masa balik ke keluarga, tiba-tiba tengok harta rosak, anak-anak rosak, isteri rosak, minta semua selamat. Kita disuruh minta lah musafir. Nabi Masya Allah bila ajar doanya cari dalam Hisnul Muslim. Saya kata ustaz tu lihat, cari tu. Doa ni apa pun amalan ni tuan-tuan, amal ingat. Setakat duk hafal sekali, betul duk hafal tak payah. Saya ingat saya tak pernah hafal doa-doa. Malah nak keluar tak ingat, tengok dah kita dah amal. Ingat sendiri ya, pegang kenderaan kita mesti kata bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. So kita amal, buatlah benda tu. Oh semangat Ustaz, kena seminggu ingat tu tak.
Tapi tak apalah, alhamdulillah bila kita buat juga sekali, kita adalah pahala peruntukan. Bila dengar hadis Nabi, buat juga sekali. Ada soalan? Ada hadis yang dhaif. Nabi sebut pada Umar, walaupun dia dhaif tapi ia dalam bab fadail. Nabi sebut, Nabi kata, la tansana ya akhi fi du'aik. Jangan kita doa lah, selamat semua kita doa sama tak apa. Nabi kata, jangan engkau lupa kepada kami, wahai saudaraku, di dalam doa. Jadi kita berkata, insyaAllah, semua kita kata minta doa pada anak, supaya Allah beri kuat iman, Allah bagi keikhlasan, Allah beri taqwa. Kita doa. Kita minta dia doa. Tapi benda tu tak boleh kalau dah muda-muda, kenang daku dalam doa orang. Sebenarnya dia adalah diangkat daripada hadis yang dhaif yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi boleh juga hadis tu. La tansana ya akhi fi du'ai. Jangan lupa. Kita ni nak bilang Nabi ni. Salam ke Nabi. Nabi macam pak menekan dia. Ya. Tak, sebenarnya ziarah kubur ni tak kira. Tak kira adik-beradik, tak kira siapa. Kita pergi dan mana-mana kubur kita lalu kita boleh ziarah. Kerana ia boleh mengingatkan kita kepada kematian. Kita dapat pahala bukan kerana dapat pahala ziarah kubur adik-beradik kita, tak. Dan kita ada kecenderungan kubur tu kita macam kalau kubur kawasan orang adik-beradik kita kena tanda betul-betul. Setengah orang dia pergi baca doa, dia tahan baca doa apa kubur orang ni. Seakan-akan kalau baca doa tadi, doa tu dia divert pergi situ kan. Lalu dia tak dapat ke dah. Dia ingat apa? Dia ingat ni tokek Cina kira barang ke apa. Dia tahan salah doa tu nak baca lagi. Dia kata, ni kubur apa kita kan. Dia seolah-olah faham benda-benda ni. Itu kadang-kadang masalah kita tak betulkan akidah dulu. Bab-bab fadail ini apabila diterangkan, ia memberikan kesan kadang-kadang negatif. Kita pergi terang bab kubur, sedangkan kita tak jelaskan masalah akidah, masalah sunnah, masalah ni. Bila dia buat, dia jadi masalah. Kita terangkan tentang sembahyang sunat, kita tak terangkan tentang tanggungjawab sunnah, berpegang dengan sunnah. Bila dia sembahyang sunat, lama-lama dia gaduh nak tambah hak sendiri dia. Ini semua bahaya. Maka tuan-tuan, bila nak ajak apa, ajak supaya muwafiq, ajak manusia ini supaya bertepatan mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Bila ada tanda nama, kita nak tunjukkan yang ada nama adalah jadi artinya ini Allah Alam. Asal macam bakar pun dia tak ada tanda. Berapa kubur saja yang ditanda. Tapi kebanyakan yang ditanamkan di kalangan para sahabat, kita tak tahu mana kubur mereka. Kebanyakan sahabat kita tak tahu. Dalam ribuan sahabat tu, kita susah nak mencari di mana mereka. Di mana mereka. Berapa orang agak saja. Orang agak. Tapi kalau tanda pun tidak salah kerana ada tempat yang ditanda. Namun masalahnya ialah yang datang selepas daripada itu. Khurafat, kepercayaan bahawasanya kena pergi baca di atas kepala dia. Mana kepala dia? Dia baca tepi kepala. Dan ini semua benda yang mesti diubah. Kita tak boleh ubah benda ni, melainkan kita kena ubah satu generasi. Generasi tu kau awam. Siapa? Guru ustaz. Kalau kita pergi sembang kepada mereka dengan cara peribadi, dia kata apa? Hang kata tu betul, tapi yang kita dah buat ni dah orang dah buat, dah nak ubah pun susah. Dia kata susah, dia nak ubah. Pihak abang kat orang lain pun macam tu juga, dia kata susah. Kalau hampa semua ubah, orang lain pun buat. Masalah duit. Masalah duit kita yang bagi. Batu nisan ni dia budaya Cina. Dia budaya Cina. Dia asalnya negeri Cina yang buat. Asal kita dilarang mengukir batu nisan. Ada larangan khas dalam hadis Muslim, kita tak boleh ukir batu ni. Ukir batu tak di kubur tu dilarang. Bina kubur naik ke atas macam raja-raja juga dilarang. Semua tu dilarang syarak. Boleh hanya kita kalau nak bubuh satu batu tanda sekadar nak tulis nama dia.
Setengah orang pergi tulis Fatihah lagi atas tu. Banyak mukhalafah dengan sunnah. Nabi larang, asal dilarang. Al-Imam An-Nawawi sebut larangan tu dan tegaskan inilah mazhab Syafi'i, dilarang. Dalam syarah Sahih Muslim. Tu kalau malaikat nak panggil panjang. Wahai Tan Sri yang memegang pingat 1, 2, 3, 4. Soalan yang pertama. Apa ramai? Ada yang soalan? Tuan-tuan hari lain banyak tak? Ni tak ada langsung. Tak ada nak berhenti. Ada soalan? Tak ada, kita berhenti. Tuan-tuan lari daripada apa tu? Ha? Ya, belum ada lagi setakat ni mana-mana rakyat Malaysia mati kerana lipat. Ada soalan? Dia buat kekenyangan. Om Umban ada soalan? Ya. Wuduk yang kita buat tu betul, tapi ada beberapa perkara yang kita tak wajar buat. Mula-mula bila kita berwuduk kita baca apa? Dalam riwayat Nasa'i dia kata Nabi kata tawaddu bismillah. Berwuduklah dengan bismillah. Sebahagian para ulama kata mungkin maksud bismillah tu bismillahirrahmanirrahim. Tapi oleh kerana hadis tu bunyi tawaddu bismillah, kita ingat kalau kita berpadang dengan bismillah pun tak apa. Bagi sama. Maka bila kita nak berwuduk, bismillah. Hai Rahmanir-Rahim. Hadis tu dia kata tawaddu bismillah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah pun ada makna pula. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Ya, ada beberapa tempat yang bismillah ni berbagai-bagai yang disebut oleh Nabi. Jadi kita ada bismillah, tawaddu, bismillah, bismillah. Yang lain samalah. Kita mendahului dengan tangan, Nabi menjelatinya, berkumur, Nabi istinsyak, masuk ke dalam hidung, Nabi keluarkan. Baginda sapu muka. Tapi baginda tidak pernah menyebut ketika nak sapu muka dengan baginda kata apa? Apa? Nawatu. Kadang-kadang angkat. Senang kata kalau sekiranya dia kata dia angkat hadas untuk semayang, dia nak guna untuk baca Quran, tak boleh. Oh. Dia kira duk ikhtiar macam mana nak bagi orang payah. Itulah siang malam dia punya ikhtiar. Lagi orang payah tu dia lagi syok sekali. Sedangkan agama tu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan mahu kamu senang, Tuhan tak mahu kamu susah dalam agama. Wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Tak dijadikan untuk kamu dalam agama ni susah. Tak ada. Ambil. Mustahil lah orang ambil basuh muka tiba-tiba dia tidak ada niat untuk berwuduk. Dia kata tanya pasal apa? Basuh muka. Dia tahan sangat. Itu betul. Dia memang tak ada niat lah. Tapi kalau pasal apa? Basuh muka. Tak tengok apa. Ambil ambayang. Lepas tu yang anduk pergi kata apa? Memang ada niat lah. Basuh muka. Tangan sampai ke siku. Kemudian apa? Semuanya 3 kali. Dalam riwayat Uthman 2 kali. Tapi artinya yang kuat riwayatnya 3 kali. Kemudian dia sapu kepala ke depan dan kemudian pergi ke belakang. Pergi ke belakang kemudian ke depan semula. Keluarkan kepala dia sapu. Kemudian dia sapu apa? 1, 2. Seperti mana yang diriwayatkan dalam Muwatta' itu. Tak ada sebagai riwayat dia tarik lagi 1. Kadang-kadang dia tarik dari mana? Dari dahi sampai mana? Ke belakang. Bagi narik sekali. Bagi ada lari. Kadang-kadang disertai dengan apa? Dengan kesemua itu dilakukan
oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada berbagai-bagai riwayat dalam hal. Yang penting yang kita buat tu kebanyakan wuduk tu wuduk sunnah. Melainkan kita kadang-kadang pergi tambah bacaan ketika ni bacaan. Ini semua bacaan-bacaan ini tidak ada. Walaupun disebut di dalam Ihya Ulumuddin. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Namun hadis-hadis yang disebut dalam masail itu sangat dhaif. Bahkan yang mungkin sampai kepada peringkat palsu. Seperti yang ditolak oleh Al-Mubarakfuri. Dan ditolak oleh para ulama hadis menyatakan semua riwayatnya memperuntukkan bacaan masa basuh muka, bacaan basuh tangan, semua ini tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika habis tak Al-Ghazali sebut, kita kata yang kita sebut ni ialah ulama-ulama hadis yang kata. Al-Ghazali ada bidang dia, tapi hadis bukan bidang dia. Kita hormat dia sebagai imam, tapi kita kata kita kena hormat imam-imam yang lebih jago dalam bidang hadis. Kemudian apa? Kaki kan? Telinga dan kaki. Telinga serentak kan? Dan kaki. Bagi orang yang pakai stokin dia sudah faham. Dia boleh menyapu stokinnya. Dengan syarat ketika dia memakainya dalam keadaan berwuduk. Dia boleh menyapu stokinnya. Dinamakan sebagai mashu jawrabain. Menyapu dua jawrab, dua stokin. Setengah orang dia tak faham. Dia kata, oh, yang tu sapu khuf. Yang tu stokin yang dibuat daripada kulit. Kita kata khuf satu bab, jawrab satu bab. Kedua-duanya sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sapu khuf ni kita sapu daripada belah atas saja. Kita tarik daripada depan dan kita tarik daripada belakang, daripada bawah, kita sapu tarik naik ke atas. Kata Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi fa kana batinul khuffi aula bil mash." Jika agama itu pakai akal, nescaya tapak khuf itu patut disapu. Tapi ternyata khuf ni disapu apa? Di bahagian atas dia. Tak disapu bahagian. Demikian juga sapu jawrab. Ini kemudahan yang agama berikan. Maka sekali dia boleh sapu. Dan itu pun dia mengikuti kerana dari hadis Uthman tiga pun tak apa. Demikian apa agama mudah kan? Orang tentera yang masuk hutan, dia boleh sapu kasut dia. Berapa hari dia duduk lautan, dia sapu. Walaupun sebagai hadis beritahu 3 hari bagi yang musafir, sehari semalam bagi yang bermukim. Ini sebagai ulama kata tidak ada dihadkan masa itu. Tapi yang pentingnya dalam hal ini Islam mudahkan. Siapa yang mudah? Dia mudahkan untuk tentera, untuk polis, untuk orang yang sibuk bekerja. Lepas tu nak semayang, dia pergi ambil semayang, dia sapu, kemudian dia semayang, dia pakai balik kasut, dia nak meneruskan kerja dia. Terutama orang yang pakai kasut-kasut yang tebal, seperti yang dia kerja di tapak-tapak industri. Kesemuanya mereka boleh menggunakan peruntukan yang dibuat oleh syarak. Tapi kita tu, aku ni bukan tak mahu mayang, tapi hang tengok kasut tu sekali-sekali nak buka dia teruk. Kita nak pakai ni, aku tak mahu, tu pendapat apa tu dia lah. Dia rela pegangan pendapat yang begitu tradisional Melayu sehingga dia meninggalkan salat pun tak apa. Sedangkan kita mengemukakan pendapat yang mempunyai sandaran yang kuat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia pakai kasut yang tebal macam kasut tentera tu, dia boleh sapu di atas kasutnya sama. Itu sama dengan khuf. Dia boleh sapu di atas kasut. Kalau dia buka kasut tu tinggal stokin, dia boleh sapu di atas stokinnya. Kadang-kadang ada orang Muslimah, biasanya orang perempuan macam tu juga, dia suka nak buka stokin dia boleh melakukan benda yang sama. Ya, dia berwuduk, tapi bukan mesti syarat dia musafir. Kalau dia duduk di rumah, dia pergi tempat kerja, dia pakai stokin, kemudian dia nak pergi ambil wuduk, dia tak mau buka stokin dia boleh melakukan benda yang sama untuk muslimah. Kemudahan yang diberikan oleh syarak dalam hal. Dia pergi kerja, dia
Dia berwuduk, dia pakai stokin. Faham. Yalah dia bangun pagi misalnya dia semayang, semayang subuh tu dia pakai stokin tu. Kan dia dalam keadaan bersih. Berwuduk. Jadi dia pergi dan kemudian dia sapu. Tak menjadi masalah pada dia. Kalau orang yang pakai kasut tebal, yang macam kasut askar tu, yang tak boleh buka kan, tali-tali dia banyak tu, dia sapu. Dan dia semayang dengan kasut-kasut dia. Takkan nak buka kasut lah. Apa dia tentang orang musuh main, lari tinggal kasut. Sebenarnya semayang dengan kasut ni tak salah. Yang penting kasut bersih. Pernah Nabi SAW hadis, baginda salat. Ketika salat, baginda tanggalkan kasut. Menunjukkan baginda pakai kasut. Lepas tu sahabat yang ikut belakang semua tanggal kasut. Dia bertanya, Rasulullah orang nak tanggal kasut? Nabi kata, Jibril beritahu aku, terkasih aku ada najis. Artinya ketika solat tu, kalau tak kena najis baginda boleh makan. Kalau kasut bersih tak ada masalah pun. Mana orang pergi kerja di kawasan tu, orang duk main bolin apa. Wallahualam. Yang berkasut kan. Aku tanya dia, aku saya pakai kaki dia dulu. Aku pun dia pakai dulu. Dia kata kaki dia punya, tapi bukanlah kaki dia punya. Kawasan kaki dia tu tak payah dia basuh lah, pasal dia tak ada kaki. Dia tak ada kaki. Kita kata bukan ni, dia tak ada kaki langsung, kita kata. Kawasan tu tak payah basuh apa. Ada setengah orang kata, sapulah hak bahagian kat kepala lutut dia. Dia sapu apa? Dia gambar kan suruh sapu kepala lutut. Dia suruh sapu apa? Kaki sampai buku lali, kepala lutut siapa Nabi sapu dah. Dia kata ganti ke nak ganti? Apa benda bukan tak ada. Benda tak ada nak ganti apa? Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam masalah ni, bila menyebut masalah orang-orang yang dibalut, dia panggil jabirah dalam muhalla. Orang yang dibalut tangan dia kan, kan kita dia masuk hospital kan, kita dibalut kena ada. Macam mana nak basuh kawasan tu? Ada dua pendapat, ada tiga pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata bahawasanya kita ambil wudu, kemudian kita tayammum. Pendapat ini datang berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana dia ambil wudu dan kemudian disertai dengan tayammum. Tetapi hadis ini dhaif. Tidak boleh dijadikan hujah. Ibn Hajar sendiri, mazhab Syafi'i, dalam Bulughul Maram menyebut kedhaifan hadis itu. Yang tinggal ialah faman kana maridan, orang yang sakit, maka apa dia buat? Dia tayammum. Maka untuk tu dia tayammum. Satu, dia boleh tayammum kalau dia mahu. Tayammum saja, tak ada air, dia memang tak ada sentuh air. Ataupun dia berwudu, kawasan yang dia kena balut tak ada sapu. Kata Ibn Hazmin, tak payah. Kawasan itu ialah kawasan yang dia tak mampu sapu, kata Ibn Hazmin. Agama kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Ibn Hazmin Al-Andalusi. Tuhan tak membebankan diri dengan apa yang dia tak mampu. Bila dah kawasan tu kita tak mampu, nak sapu apa lagi dia kata. Bukan dia suruh kita sapu atas tu, dia kata dia suruh sapu kulit kita. Maka bagi kawasan yang tak mampu, gugur kewajipan syarak daripadanya. Maka kalau tangan dia sebelah balut, maka tangan tak payah sapu, ambil wudu, ambil kawasan hak boleh kena saja. Banyak mana boleh kena, dan salatlah. Okey, lah ada pendapat Ibn Hazmin, ambil lah yang wudu jangan, hak mana tak boleh, tak usah sabun. Dan salat tak mau, ambil pendapat apa? Tayammum. Tak mau. Tak mau. Nak tayammum dengan benda nak wudu, benda nak tayammum. Kita pun tahu pas wudu belengan-belengan nak tayammum pula macam mana kan. Tambah kalau hang sedera apa. Tapi masalah depa ni, semua tu depa tak mau. Tak mayang tu. Saya diberitahu oleh seorang hamba Allah, seorang tok guru terkenal. Taklah kenal sangatlah kira. Ketika dia nak meninggal,
berbulan-bulan, 6 bulan tak semayang langsung. Ni orang dia sendiri, adik dia sendiri beritahu dia tak semayang. Pasal dia kata dia tak boleh semayang. Macam mana tak semayang? Fiqh dia ajak selama ni pun susah kat orang, sehingga orang kampung menjadi susah. Maka dengan itu dia pun susah nak melaksanakannya. Tak salat, sedangkan salat ni tak pernah gugur daripada sesiapa. Kita sebab itu minta kepada Tuhan ini matikan kita dalam husnul khatimah. Ramai orang yang pada zahirnya kelihatan hebat, tapi matinya pada su'ul khatimah. Minta jauh kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang duk kuliah ceramah hebat, mati-mati tak salat berbulan-bulan. Senang tu. Jangan. Tuan-tuan, kadang-kadang benda-benda ni. Sebab tu kita, bila kita seru kepada fiqh yang mudah, sama dengan mana Quran dengan sunnah. Tak ada orang bangkang. Kita kata hang sendiri, bila hang kena nanti hang tahu. Apa duk menyusahkan kata depa ni jenis nak pukul mudah ni, nak pukul mudah. Hang cakap ketika hang duduk dalam masjid, hang sihat walafiat, hang tak tengok makcik hang duduk melalui dalam hospital tu. Hang nak suruh dia tayamum, lepas tu nak pergi suruh pai tayamum, nak suruh dia wudu. Senang tak kerja tu semua? Kalau ada hadis sahih, kita tak apa, kita surrender daripada awal lah. Kalau hadisnya tidak dhaif untuk dalam kes tu, sedangkan ada pendapat lain yang kuat, dia bertegas. Jadi makcik ni pun kita habaq dia tak percaya lah. Dia kata saya ni duk mengaji lama lah, budak-budak muda ni kan kita pakai hangat lah. Kita kata memang muda, tapi kita pun pergi mengaji lama ya. Nak boleh PhD ni pun kata lama. Dia tak kira, dia kena mengaji hak kitab warna kuning. Kita pun ambil spray, kita bagi kuning sebahagian. Ditunjuk ke dia tak mau. Tapi dia tak mayang. Lain-lain kali mai kawan hak ajang pun masyarakat mati tak mayang lah. Jangan. Tu Nabi kata innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Sama macam Nabi kata, agama itu mudah, tak ada orang yang cuba mayang-mayangkan, lah kali dia yang susah. Lah kali dia yang susah. Sebiji Rasulullah tak silap. Rasul. Sebab itu tuan-tuan, mudah-mudahan ya. Masya Allah. Wahabi kubur depan rumah panas. Ya. 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 Qadha. Dah kita kata tak qadha. Dia tak qadha, selesai. Terus saja setiap orang menunaikan, mentaati Allah dengan kadar yang dia mampu. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum, kata Nabi. Bila aku memerintahkan kamu dengan suatu benda, buatlah kamu dengan kadar yang mana kamu mampu. Masa tu kita mampu macam tu lah. Dia je tak apalah, lepas sihat ni hang qadha. Kena dia sakit 10 tahun, nak qadha 10 tahun. Nak hutang dengan Tuhan, sakit bukan dia yang buat, Allah yang bagi pada dia. Dia tahan pada Allah ketika sakit dengan kadar mampu dia. Mereka cakap senang lah, duduk depan di depan saya, tak apalah makcik yang 2 tahun tu makcik qadha, betul dia balik, betul dia makan bihun dia balik. Makcik ni dia fikir, kalau dah tak qadha, hutang ada, nak buat hak sunat tak boleh. Tu dia lagi satu tambah mai kat atas. Orang makcik tak pergi main tarawih. Ustaz kata kalau ada hutang, hak sunat tak boleh. Macam mana nak pergi bayar ni? Nak pergi buat kebajikan, hutang tu sangkut lagi. Banyak. Sebab tu Nabi bila tengok sahabat bila semayang payah, panjang-panjang, orang belakang nak ikut jadi susah.
Nabi kata, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya di kalangan kamu ada orang yang cuba jadikan manusia lari daripada agama Tuhan. Gini ni. Maka Nabi kata, siapa yang jadi imam falyukhaffif salat. Siapa yang jadi imam, ringankan salatnya. Di belakang kamu ada orang tua, ada wanita, ada ibu, kanak-kanak dia. Nabi ingatkan mereka. Ada orang yang ada urusannya. Mereka ni, dia duk, makcik macam tu tak usah duk dengar mereka geng-geng muda ni. Makcik kena qada 3 tahun makcik tu. Ustaz, saya hari tu sakit dekat 7-8 tahun dah, tak boleh duduk sembahyang pun macam ni, macam mana ni. Qada. Nak tanya dia, orang sembahyang sambil duduk pun tak cukup syarat juga nak qada. Kalau nak syarat, nak sembahyang mesti semua cukup syarat. Sembahyang sambil duduk pun tak cukup syarat dia, nak qada. Bagi sembahyang fardu dia duduk. Kalau ikut di atas kaedah tak cukup syarat semua qada juga yang ni. Sedangkan Rasulullah juga ada kala baginda salat cara duduk, iaitu ketika baginda jatuh daripada kuda, baginda salat yang duduk. Muslimin dan muslimat sekalian, fiqh yang menyusahkan ini kita stop. Kita nak mudahkan, bukan kita nak ni. Dia berkata, kita banyak benda kalau sebenarnya alhamdulillah kalau mereka ikut Islam hak asal ni senang sebenarnya. Bila kita pergi susahkan bab tu, kita tinggal bab hak penting lah. Tanggungjawab jihad, tanggungjawab dakwah, infak fisabilillah, tolong orang susah. Hak ni semua tak main lah pada dia. Semua dia duduk bab salur pergi susah ada bab tempat lain. Ini yang menjadi pada masyarakat kita. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan